Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan forum yang bertopik kualiti pendidikan di Malaysia. Sebelum kita mulakan forum, eloklah kita mengenal ahli-ahli panel forum kita. Jadi, ayo. Okay, baiklah. Jadi bagi untuk memulakan perbincangan kita pada kali ini, eloklah saya menerangkan kepada anda semua apakah itu maksud kualiti pendidikan ini sendiri. Okey, baiklah. Definisi kualiti pendidikan ini adalah keseluruhan ciri-ciri pendidikan atau perkhidmatan yang dapat memenuhi kehendak atau yang dinyatakan atau yang tersirat. Okey, jadi kualiti pendidikan ini yang difokuskan di dalam Malaysia ini adalah bertujuan untuk memastikan pendidikan yang inklusif dan saksama dan mempromosikan peluang pembelajaran sepanjang hayat untuk semua. Okey, selain itu kualiti pendidikan ini adalah merupakan matlamat yang keempat daripada ketujuh-tujuh matlamat yang telah dipaparkan di SDG, iaitu Sustainable Development Goals in Malaysia, yang dikeluarkan pada tahun 2018. Okey, matlamat ini adalah merupakan sasaran hasil dan tiga kaedah secara pelaksanaan memberikan tumpuan kepada kemasukan ke semua jenis pendidikan, pendidikan awal atau kemudian untuk semua. Okey, saya ingin memetik daripada Keratan Akhbar Sinar Harian pada 27 Januari 2019 yang telah diulaskan oleh Dr. Ismail Swalman, iaitu Forum Ekonomi Dunia, World Economic Forum, telah mengiktiraf Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai tahap persaingan yang lebih baik dalam bidang pendidikan dari 141 buah negara di seluruh dunia pada tahun 2018. Hal ini telah membuktikan bahawasanya Malaysia ini telah bukan sahaja menempa nama dari cabang sukan ataupun ekonomi saja, malahan di bahagian pendidikan juga Malaysia telah menempa nama di mata-mata dunia. Sebagai contohnya, kegemilangan Universiti Malaya yang merupakan salah satu universiti yang tertinggi, universiti yang ranking pertama di Malaysia. Okey, seterusnya saya akan melanjutkan lagi perbincangan pada kali ini dengan menceritakan mengenai permasalahan kajian yang telah kami lakukan mengenai kualiti pendidikan di Malaysia ini. Okey, berdasarkan seluruh kajian, kami dapati bahawasanya ekonomi Malaysia mula merudum pada tahun 2018, iaitu sistem mata wang kita mula jatuh dan pihak kerajaan sendiri telah sebulat suara untuk mengeluarkan SDG ini, iaitu Sustainable Development Goals in Malaysia, demi menaikkan semula nama Malaysia ini dari seluruh aspek. Okey, dari segi sudut pendidikan ini, masalah infrastruktur di kawasan di sistem pendidikan, iaitu sebagai contohnya adalah kerosakan bangunan sekolah, universiti, dan hal ini sebenarnya merumitkan keadaan pelajar untuk menuntut ilmu dan membuatkan mereka kurang selesa dari segi keselesaan untuk belajarlah. Okey, seterusnya permasalahan dari segi infrastruktur ini adalah kekurangan fasiliti yang penting. Sebagaimana yang kita tahu, ciri-ciri untuk mengadakan sebuah institut pengajian tinggi ataupun sekolah haruslah mempunyai perpustakaan, bilik bacaan, makmal komputer dan sebagainya. Tapi dari segi apabila ekonomi negara kita berkurang, sistem mata wang kita kurang, maka dengan itu kerajaan sukar untuk melengkapkan fasiliti-fasiliti yang penting di Malaysia ini dan menyukarkan kita semua untuk menyukarkan pelajar-pelajar sendiri untuk menuntut ilmu. Okey, dan seterusnya golongan B40, golongan B40 golongan B40 ini sendiri tidak mendapat peluang untuk melanjutkan pelajaran mereka ke arah yang lebih tinggi. Sebagaimana kita tahu, golongan-golongan B40 ini ada di kalangan golongan mereka ini sendiri
mempunyai bakat dan potensi mereka dari segi pendidikan. Jadi mereka tidak dapat peluang untuk membawa diri mereka sendiri ke arah yang lebih tinggi. Okey, maka dengan itu pihak kerajaan sendiri juga perlulah untuk menyediakan tempat bagi mereka ini untuk melanjutkan pelajaran mereka ke arah yang lebih tinggi. Dari sebagai contohnya kemasukan golongan B40 ke dalam MRSM, sekolah berasrama penuh, dan juga ke arah institut pengajian tinggi. Jadi saya akan meneruskan pembincangan ini dan saya serahkan kepada panel kita yang kedua, iaitu Saudara Akasha untuk penerangan selanjutnya. Assalamualaikum. Saya Akasha akan menerangkan tentang data yang berkaitan dengan kualiti pendidikan. Jadi poin yang pertama adalah untuk memastikan kanak-kanak lelaki dan perempuan menerima didikan dan perkembangan yang awal sebelum mereka memasuki sekolah rendah. Jadi poin ini fokus pada kanak-kanak yang berumur bawah 5 tahun dan juga umurnya sebelum mereka layak memasuki sekolah rendah. Baiklah, poin yang seterusnya untuk memastikan warga lelaki dan perempuan menerima akses yang sama rata terhadap pendidikan vokasional, teknikal dan juga pengajian tinggi dari segi kualiti dan kos. Poin ini fokus pada kadar remaja dan dewasa yang menerima pendidikan teknikal dan vokasional. Selain itu, poinnya adalah membina dan juga menaik taraf fasiliti pendidikan yang sensitif pada kanak-kanak, jantina dan juga warga kurang upaya. Jadi poin ini fokus pada kadar sekolah yang menerima kemudahan elektrik, kemudahan internet untuk penggunaan pendidikan, dan juga kemudahan infrastruktur untuk kemudahan orang kurang upaya. Poin ini juga memberi perhatian kepada pelajar yang mengalami kes buli, yang terlibat dengan keganasan dan lain-lain. Baiklah. Kemudian poin yang terakhir sekali adalah untuk memastikan tenaga pengajar meningkat dari segi kualiti dan juga kuantiti. Jadi poin ini fokus kepada kadar guru yang menerima latihan yang minimum di prasekolah, sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Poin ini juga fokus pada kadar tenaga pengajar yang menerima latihan di luar negara dan juga kualiti yang tinggi. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada Fizi untuk menerangkan poin yang seterusnya. Nama saya Hafiz Ahmad Azman, dan saya akan menerangkan tentang bahagian langkah yang kita boleh lakukan untuk mencapai matlamat dalam bidang pengajaran. Dan lepas tu yang kedua, untuk rumusan yang kita dapat boleh daripada keseluruhan tugasan ini. Maka kita tengok yang paling berkuasa kat negara kita, pihak kerajaan. Pihak kerajaan boleh mendapatkan idea daripada luar negara seperti Finland. Finland ni merupakan satu negara yang sangat paling penduduknya paling berintelektual dan pandai. Sebab kenapa? Sebab Finland ni negara dia, pelajar-pelajar dia semua campur, satu kelas campur, tak ikut kecerdikan. Macam negara kita macam bijak, lepas tu kita masukkan dia dalam kelas rancangan khas, contohnya KRK. Lepas tu yang biasa kelas biasa ikut kecerdikan diorang. Kalau ke Finland tak, dia semua campur. Kesan dia daripada itu,
Sama pelajar dapat saling bantu dalam akademik, lepas tu sama-sama berjaya insyaAllah. Yang kedua, guru. Pihak yang perlu bantu ialah guru. Guru ni mulia dia sehingga diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat dan semua penduduk di langit dan di bumi, sehinggalah semua yang di dalam sarangnya dan ikan di laut, yakni di lautan, pasti berselawat, yakni mendoakan kebaikan bagi orang yang mengerjakan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Daripada hadis tu kita boleh tengok betapa mulianya seorang guru tu, pangkat orang yang mengajar kebaikan, menyebarkan ilmu. Guru ni dia perlu mainkan peranan yang sangat penting untuk melahirkan insan-insan yang berjaya, agar kita dapat melahirkan lebih ramai para pemimpin, pakar yang dapat memajukan negara. Itu je langkah, antara contohnya langkah. Rumusan yang dapat saya kumpulan kami simpulkan daripada tugasan ini adalah SDG. Apa itu SDG? SDG itu merupakan Sustainable Development Goals Indicator for Malaysia. SDG ni dia merupakan perancangan pembangunan Malaysia untuk yang masa depan. Dalam kumpulan kami pula, kami akan membincangkan lebih mendalam mengenai bidang pendidikan. Bidang pendidikan. Satu riwayat hadis. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah sehingga ia pulang. Betapa pentingnya ilmu ni dalam sebuah insan atau kehidupan, sehingga dia amat penting untuk agar kita dapat membentuk diri kita dan umat manusia ke jalan yang benar. Seperti yang dikatakan, poin-poin yang dikeluarkan oleh Akasha itu dalam matlamat untuk memajukan negara dalam bidang pendidikan untuk masa depan. Lepas tu dengan rumusan yang telah saya berikan dan tujuan yang telah disampaikan oleh Ajwad, kesimpulan dia, sebuah hadis iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah memudahkannya satu jalan untuk ke syurga. Daripada hadis ni, apa yang kami dapat fahamkan, seperti kalau satu negara ni berusaha untuk menegakkan satu negara dalam bidang ilmu yang benar, maka Allah akan membukakan satu jalan kemudahan untuk kita ke syurga. InsyaAllah daripada asbab kita berusaha menimba ilmu dan hasil daripada seluruh pihak untuk memajukan negara dalam bidang ilmu, InsyaAllah Allah akan memudahkan kita untuk menuju ke syurga, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kepada Ajwad. Okey, baiklah Fizi, terima kasih untuk penerangan yang mantap sebentar tadi. Okey, baiklah, memandangkan Fizi telah menggulung seluruh idea yang telah kita bentangkan sebentar tadi, maka dengan itu berakhirlah perbincangan kita pada kali ini. Jadi saya harap, kami berharap agar sedikit sebanyak ilmu-ilmu yang telah kami sampaikan ini insya-Allah dapat bantu anda semua, dan bersama-samalah kita meningkatkan semula nama pendidikan kita di mata dunia, insya-Allah. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum.